Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada siri yang pendek ini kita nak baca beberapa hadis dan kita dah tiba pada riwayat 5664 yang mana Imam Muslim membawakan dua hadis berkenaan satu tajuk yang menarik, yang mana kata Imam Muslim, jawazi, harus dan boleh, ja'lil izni, untuk seseorang itu menjadikan keizinan, bukan dalam bentuk ucapan dan perkataan, sebaliknya dalam bentuk tanda-tanda. Macam contoh, Nabi pernah buat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan cara raf'a hijab. Nabi mengangkat langsir yang ada pada pintu rumah Nabi ataupun selainnya minal alamat, daripada tanda. Maka khas untuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi pesan kepada dia, kalaulah kamu datang ke rumah aku, kamu nampak langsir di pintu terangkat dan kamu ada dengar suara bisikanku, maka itu tanda engkau boleh masuk tanpa minta izin. Maka boleh begitu. Dan itu adalah kelebihan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baca sanad dia 5664. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah berkata, qala li Rasulullah, Nabi SAW telah bersabda kepadaku, iznuka alayya, keizinan untuk kamu masuk menemuiku. Iznuka, keizinan untuk kamu, alayya, masuk menemuiku. Apakah tanda yang Nabi bagi kepadanya? An yurfa'a, bahawa dinaikkan, diangkat, al-hijabu, langsir. Maka di pintu rumah Nabi ada langsir. Maka bila Nabi angkat je langsir tersebut, wa ain tasma'a, dan kamu boleh mendengar, siwadi, suara bisikanku, maka bererti dia boleh masuk. Dia tak payah nak minta izin, tak payah nak bagi salam, tak payah nak minta izin, dia boleh masuk. Sebab itu adalah khas untuk Abdullah bin Mas'ud, bukan untuk sahabat yang lain. Sehinggalah sabda Nabi, hatta anhaka, sehinggalah aku melarang kamu. Kalaulah contoh Nabi SAW tak nak terima tetamu, maka Nabi akan cakap, Abdullah, tak payah apa, jangan masuk sekarang. Maka sampailah Nabi larang, Abdullah bin Mas'ud boleh jumpa Nabi apabila ada tanda-tanda tersebut. Maka kita juga boleh kata dengan seseorang, contohnya apa saya kata dengan seseorang, okey, kalaulah pintu terbuka tak kunci, maka masuk. Ataupun kalaulah contoh ada kereta, maka boleh masuk. Maka ini adalah jika orang tersebut benar-benar kita percaya dan kita izinkan untuk masuk. Riwayat 5666 kita tidak terjemahkan. Wa bihi qala wa hadatsana wa Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Ishaq ibn Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abdullah ibn Idris anil Hasan ibn Ubaidillah bihadzal isnad mislah. Riwayat yang seterusnya 5666 ada beberapa hadis berkenaan tentang ibahah, harus, boleh, al-khuruj lin nisa, untuk para wanita keluar, liqada'i hajatil insan, untuk memenuhi keperluan manusiawi. Zaman dulu dekat dalam rumah tak ada bilik air dan tandas. Lalu orang dulu bila mereka nak buang air, mereka perlu keluar ke pinggir kota ataupun ke tempat yang tak ada orang. Maka selalunya zaman dulu wanita akan keluar pada waktu malam dan lelaki akan keluar pada waktu siang. Maka Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi untuk Nabi jangan membenarkan para wanita keluar. Sebab walaupun dah adanya ayat hijab, namun mereka boleh kenal isteri-isteri Nabi SAW. Namun Nabi SAW tidak menerima pandangan tersebut. 5666 baca sanad dia. Maka daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, kharajat Saudatu, telah keluar Saudah, ba'dama duriba, setelah mana diturunkan ke atas kami al-hijab, ayat-ayat berkenaan tentang hijab.
litaqdiya hajataha, untuk memenuhi keperluan manusiawinya, maksudnya untuk buang air. Wa kanat imra'atan jasimah, dan adalah Saudah seorang wanita yang berbadan besar. Tafraghun nisa'a jismah, dia melebihi wanita lain daripada sudut ketinggian tubuh badan. Maksudnya boleh nampak, oh ini adalah Saudah binti Zam'ah. La takhfa, la takhfa, dia tidak dapat menyembunyikan dirinya, alaman ke atas orang yang arifuha, mengenalinya. Fara'ah Umar bin Al-Khattab, maka pernah Umar bin Khattab melihat Saudah. Faqala, maka Umar bin Khattab berkata, wahai Saudah, wallahi demi Allah, ma takhfaina alaina, kamu tidaklah tersembunyi dari kami. Fanzuri, maka lihatlah, kaifa takhrujin, bagaimana kamu keluar. Maksud Umar bin Khattab nakkan kalau boleh pada isteri Nabi SAW terpelihara, mereka tidak keluar daripada rumah. Namun bagaimana? Sebab mereka memang perlu untuk memenuhi keperluan manusiawi, qada hajat dan sebagainya. Fankafa'at, maka berundur raja'atan, untuk kembali pulang Saudah radhiyallahu taala anha. Wa Rasulullah, dan ketika itu Nabi SAW kata, Aisyah fi baiti, di rumahku. Wa innahu la yata'asya, dan Nabi SAW sedang menjamah makan malam. Wa fi yadihi, dan pada tangan baginda arkun, adanya tulang. Fadakhalat, maka masuk Saudah menemui Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni kharajtu, sesungguhnya aku telah keluar dalam kurungan untuk memenuhi keperluan buang air. Maka Umar bin Khattab telah berkata kepadaku demikian dan demikian. Qalat, berkata Aisyah, fa'auhallahu ilaih, maka Allah telah menurunkan wahyu kepada baginda. Thumma rufi'a anhu, kemudian telah diangkat wahyu, ataupun telah berakhir dan telah selesainya urusan wahyu tersebut. Wa innal araka, dalam keadaan sesungguhnya tulang, binatang tersebut masih berada pada tangan baginda. Ma wada'ahu, baginda masih belum meletakkannya. Faqala, maka baginda bersabda, innahu qad udhina lakum, sesungguhnya telah diizinkan kepada kamu, an takhrujna, untuk kamu tetap keluar, lihajatikunna, untuk keperluan kamu. Maka tak ada masalah, selagi mana keluar daripada rumah itu untuk keperluan, maka sabda Nabi SAW tidak ada sebarang masalah. Yang baki ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa fi riwayat Abi Bakr yafra'un nisa'a dismuha, zada Abu Bakr fi hadisi faqala Hisham ya'nil baras, mereka keluar menuju ke tempat untuk buang air. 5667 dan 68 kita tidak terjemahkan. Wa bi ila qala wa hadatsanahu Abu Quraib bin qala hadatsana Ibn Numair qala hadatsana Hisham bi hadzal isnad wa qala wa kanat imra'atun yafra'un nasa jismuha qala wa innahu la yata'asha. 5668 wa bi ila qala wa hadatsani Usaid bin Sa'id qala hadatsana Ali bin Musir an Hisham bi hadzal isnad. 5669 baca. Ini kisah yang lebih kurang sama. Terus daripada Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna, mereka kerap keluar bilaili, pada waktu malam, keluar untuk buang air. Sebab zaman dulu tidak ada tandas di dalam rumah, maka mereka keluar pun pada waktu malam, mereka tidak keluar pada waktu siang. Tabarrazna bermaksud mereka keluar untuk qada hajat. Sebab itu tabarrazna baris yang kedua 46 daripada awal tajuk tajuk bab ini, ai aradnal khuruja liqada'il hajah, mereka keluar untuk qada hajat. Ilal manasi, ke tempat di luar Madinah. Al-manasi maksudnya tempat yang terletak di luar Madinah. Maka perawi terangkan apakah itu al-manasi. Wa huwa sa'idun afyah. Ianya adalah satu kawasan luas yang tiada sebarang binaan padanya, kawasan lapang dan tidak ada sesiapa di situ. Wa kana Umar bin Al-Khattab, dan adalah Umar bin Khattab kerap berkata kepada Nabi SAW, uhjub nisa'aka, halanglah isteri-isteri tuan daripada keluar. Maksud Umar bin Khattab tak nak orang melihat isteri Nabi SAW. Namun Nabi tidak boleh buat begitu sebab mereka ada keperluan untuk buang air dan sebagainya. Falam yakun Rasulullah yaf'al, maka baginda tidak melakukannya. Fa kharajat Saudah, maka telah keluarlah Saudah binti Zab'ah isteri Nabi SAW lailatan minal layali, pada satu malam, isya'an, pada waktu isya'.
wa kanat imra'atun tawilah, dan adalah Saudah binti Zam'ah seorang wanita yang tinggi. Fanadaha Umar, maka Umar bin Khattab telah menyerunya, ala qad arafnaki ya Saudah, ketahuilah kami sebenarnya mengenal kamu wahai Saudah. Hirsan, Umar bin Khattab mengatakan begitu kerana dia sangat ingin supaya diturunkan ayat berkenaan tentang hijab. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, fa unzilal hijab, maka kemudiannya telah diturunkan ayat berkenaan tentang hijab. 5670 kita tidak terjemahkan sebab riwayat yang lebih kurang sama. Wa bila qala hadatsana Amr bin Nakir qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'd qala hadatsana Abi Salih an Ibn Shihab bihadzal isnad nahwa. Kemudian Imam Muslim membawakan ada lebih kurang 5 hadis berkenaan tentang tahrimil khalwah, haram hukumnya bersendirian, bil ajnabiyah, dengan wanita ajnabi, wanita asing, wanita yang bukan keluarga, waddukhuli alaiha, dan haram untuk masuk menemuinya. Ad-dukhul, masuk menemui wanita yang bukan keluarga, hukum dia adalah haram untuk bersendirian dan untuk masuk menemuinya. 5671 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, ala ketahuilah, la yabitanna rajulun, janganlah bermalam seorang lelaki, inda mra'atin, di sisi wanita, thayyibin, yang telah berkahwin. Maka disebut wanita berkahwin bukanlah menunjuk boleh untuk berdua-duaan dengan wanita yang belum berkahwin. Bukan maksudnya begitu. Namun, kata Imam Nawawi pada baris yang kedua 45, daripada awal tajuk, kata Imam Nawawi, innama khussas thayyib, dikhususkan berkenaan wanita yang telah berkahwin kerana kebiasaannya wanita ini memang ada orang datang menziarahinya. Sebab dia telah berkahwin, ada suami. Maka wa ammal bikr, adapun wanita yang masih dara, selalunya ia ada sifat malu. Selalunya ia ni ada sifat malu dan keluarga dia jaga dia daripada jumpa dengan orang lain. Maka sebab itu Nabi SAW sebutkan wanita yang telah berkahwin, maka lagi-lagilah wanita yang dara, dia tidak sepatutnya berdua-duaan dengan mana-mana lelaki. Maka sabda Nabi, janganlah bermalam seorang lelaki di sisi wanita yang telah berkahwin illa kecuali ayyakuna nakiha, bahawa lelaki itu adalah nakiha, telah berkahwin dengan wanita tersebut, au dha mahramin, ataupun keluarga mahram dia, keluarga ataupun yang merupakan orang mahram dia. Mahram bermaksud keluarga dia yang terdekat, keluarga yang haram untuk berkahwin dengan wanita tersebut. 5672 berkenaan tentang bahayanya berdua-duaan dengan ipar. Terus 5672 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, iyyakum, jauhkanlah diri kamu, waddukhula 'alan nisa, daripada masuk menemui para wanita. Jangan menemui para wanita yang bersendirian, jangan berkhalwah, jangan bersendirian dengan mereka. Maka telah berkata seorang lelaki daripada Ansar, wahai Rasulullah, afara'aita, apakah pandangan tuan, al-hamwa, berkenaan tentang ipar, adakah boleh berdua-duaan dengan ipar? Maka baginda bersabda, al-hamu al-maut, maka ipar itu adalah kematian. Apakah maksud kematian? Nabi SAW nak menggambarkan pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 7, baris yang ketujuh daripada bawah, annal khawfa minhu, bahawa kerisauan dan bahaya yang dapat daripada berdua-duaan dengan ipar adalah lebih dahsyat, wasyar, lebih banyak keburukan berbanding yang lain, wal fitnatu akthar, lebih banyak fitnah yang berlaku. Maka sebab itu Nabi SAW bersabda, alhamu, berdua-duaan dengan ipar, itu adalah seperti kematian. Ia lebih dahsyat, lebih teruk daripada yang ajnabi. Maka sebab itu Nabi larang. 5673 dan 74, kedua ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bila qala hadatsani Abu Tahir qala akhbarana Abdullah bin Wahb bin Amr bin al-Harith wal Layth bin Sa'd wa Hayywa ibn Shuraih wa ghairihim anna Yazid bin Abi Habib hadatsahum bihadzal isnad mislah. 5674. Wa bila qala hadatsani Abu Tahir qala akhbarana Ibn Wahb qala wa sami'tu al-Layth bin Sa'd yaqulu alhamu akhu zawji wa ma ashbahu min aqaribi zawji
ibnil am wa nahwi. Maka apakah al-hamu? Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10. Maka al-hamu adalah aqaribu zaujil mar'ah, keluarga suami. Maka keluarga suami dipanggil al-hamu dalam bahasa Arab. Sementara keluarga isteri maka dipanggil al-akhtan. Sementara al-ashar, ipar, adalah umum untuk kedua-duanya. Sebab itu kita terjemahkan sebagai ipar. 5675 baca sanad dia. Abdullah bin Amr ibnu Al-As meriwayatkan sesungguhnya nafaram min Bani Hashim, beberapa orang daripada Banu Hashim telah masuk menemui Asma binti Umais. Dan Asma binti Umais adalah isteri kepada Abu Bakar. Mula-mula Asma binti Umais adalah isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Namun Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, maka selepas itu Abu Bakar mengahwininya. Fadakhala Abu Bakar ini Siddiq, dan Abu Bakar telah masuk menemui isterinya. Dan ketika itu wahya tahtahu yauma idzin, dia adalah isteri kepada Abu Bakar. Fara'ahum, maka Abu Bakar melihat ada beberapa orang yang bersama menjumpai isterinya untuk urusan yang tertentu. Fakariha dzalika, Abu Bakar tidak suka perkara itu. Maka dia telah menyebutkan perkara itu kepada Nabi SAW. Saya berkata, lam ara illa khaira, aku tidaklah melihat pada isteriku kecuali hanya kebaikan. Namun dia tak suka ada orang luar masuk menemui isterinya walaupun untuk sesuatu urusan. Maka Nabi SAW pun bersabda, innallaha qad barra'aha, sesungguhnya Allah telah membebaskan daripada isteri kamu Asma binti Umais min zalika, daripada perkara-perkara yang tak elok. Kemudian Nabi SAW telah berdiri di atas mimbar, maka baginda berpesan kepada para sahabat, la yadkhulanna rajulan, janganlah sesiapa pun selepas ini, ba'da yaumi hadha, selepas hari ini, masuk menemui mana-mana wanita yang suaminya tidak ada. Mughibah, wanita yang suami dia tidak ada kerana musafir ataupun bekerja dan sebagainya. Illa, kecuali hendaklah bersama dengan dia ada lelaki yang lain, seorang ataupun dua orang. Maka tak boleh bersendirian menemui mana-mana wanita walaupun untuk urusan yang penting macam mana sekalipun. Maka hendaklah pergi dengan lelaki yang lain untuk menemani. Maka Nabi larang, Nabi larang walaupun urusan penting. Sebab itu zaman kita kena sangat jaga. Maka tak boleh kata urusan kerja, urusan meeting, maka berdua-duaan dalam satu kereta. Maka Nabi larang. Hukumnya adalah haram, seperti mana yang Imam Nawawi sebut. Penting macam mana sekalipun, mesti kena ada orang lain. Dan dilarang daripada berdua-duaan. Dilarang daripada berdua-duaan. Bab bayani annahu, dan itulah kadang-kala bila berdua-duaan akhirnya membawa kepada zina, al-'iyadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan. Bermula daripada atas alasan kerja, atas urusan kerja, atas kepentingan itu dan ini. Maka sebab itu Nabi SAW larang. Maka Nabi kata janganlah bersendirian dengan mana-mana yang bukan keluarga, yang bukan mahram. Bab yang seterusnya, yustahabbu liman ru'ya khaliyan bi imra'ah, maka sunnah bagi sesiapa yang dilihat bersendirian dengan mana-mana wanita, wa kanat zaujatuhu, dalam keadaan wanita itu sebenarnya adalah isterinya, au mahrama, ataupun mahram keluarganya, maka hendaklah diterangkan kepada orang ramai, hadhihi fulanah, ini adalah isteri saya. Kenapa perlu terangkan? Liyadfa'a dhanna su'i bih, untuk menghilangkan dhanna su', sangkaan buruk yang ada. Maka kalaulah ada orang nampak kita berdua-duaan, tapi sebenarnya itu isteri kita, ataupun adik perempuan kita, ataupun keluarga kita, maka bagus terangkan, tuan, sebenarnya ini isteri saya, nak menghilangkan sangkaan buruk. 5672 baca sanad dia.
Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan salah seorang isteri baginda. Famarra bihi rajul, maka telah melewati baginda seorang lelaki. Fada'ahu, maka baginda telah memanggil orang tersebut, lalu dia datang. Maka baginda bersabda, ya fulan, wahai fulan, hadhihi zaujati, ini adalah isteriku fulanah yang bernama sekian. Maka lelaki tersebut berkata, wahai utusan Allah, man kuntu adhunnu bih, tidaklah aku mempunyai sangkaan buruk dengannya. Falam akun adhunnu bik, maka aku tidak mungkin bersangka buruk dengan kamu. Maka Nabi SAW pun bersabda, inna syaitana yajri, sesungguhnya syaitan mengalir di dalam tubuh badan manusia, majrad dam, pada laluan darah. Maka Nabi terangkan supaya syaitan tak mencampakkan sangkaan-sangkaan buruk di dalam orang yang tidak mengenali Nabi ataupun isteri Nabi SAW. 5677 baca sanad dia. Ini kisah tentang Safiyah. Terus daripada Safiyah binti Huyai, isteri Nabi SAW, beliau berkata, adalah Nabi SAW mu'takifah, pernah beriktikaf di masjid. Fa'ataituhu, maka Safiyah berkata, aku pun telah datang menziarahi Nabi SAW di masjid pada waktu malam. Fahaddathuhu, maka aku telah bersembang dan berbicara beberapa perkara dengan Nabi. Kemudian aku bangun li'an qaliba, untuk pulang. Faqama ma'i, maka baginda telah bangun bersama denganku, liyaqlibani, untuk menghantarku pulang. Wa kana maskanuha, dan adalah penempatan rumah Safiyah berhampiran dengan rumah Usama bin Zaid. Famarra rajulan, maka dua orang lelaki daripada kalangan Ansar telah melewati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ayan Nabi, apabila mereka berdua telah melihat Nabi, asra'a, mereka berdua telah menyegerakan perjalanan. Mereka nampak Nabi, mereka segerakan berjalan. Maka Nabi SAW pun bersabda, ala rislikuma, kamu berdua tunggu sebentar. Innaha Safiyah binti Huyai, sebenarnya ini adalah Safiyah binti Huyai, isteriku. Maka kedua sahabat ini berkata, subhanallah, maha suci Allah, wahai utusan Allah. Qala, maka Nabi bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yajri, mengalir ataupun berada dalam tubuh badan manusia, di mana mengalirnya darah. Wa inni khashidu, dan sesungguhnya aku risau, an yaqdhafa, syaitan meletakkan, fi qulubikuma, pada hati kamu berdua, syarra, sangkaan buruk, au qala syai'a, ataupun sesuatu daripada sangkaan buruk. Maka Nabi terangkan, dan kita pun begitu. Kalaulah kita rasa ada orang sangka buruk dengan kita, perjelaskan. Kita tak boleh nak kata lantaklah orang fikir apa. Tidak. Perlu untuk diterangkan supaya kadangkala orang tidak sampai kepada sangka buruk. Dan itulah tanda kita sayang dengan orang beriman yang lain. 5678 baca sanad dia. Lebih kurang sama riwayatnya. Terus daripada Safiyah, isteri Nabi SAW, beliau menceritakan bahawa beliau telah datang kepada Nabi SAW, tazuruhu, menziarahi Nabi, fi i'tikafi, ketika Nabi sedang beriktikaf di masjid, fil ashril awakhir, hadisnya ada sebut dia datang jumpa Nabi pada 10 malam terakhir Ramadan. Fatahaddathat indahu sa'ah, maka dia telah berbicara dengan Nabi seketika. Thumma qamat, lalu dia bangun untuk pulang. Wa qaman Nabi, maka Nabi pun bangun, yaqlibuha, untuk menghantarnya pulang. Kemudian baki hadis adalah sama, kecuali Nabi SAW bersabda, inna syaitana yablugh, sesungguhnya syaitan boleh sampai, minal insan, pada tubuh badan manusia, mablagad dam, di mana mengalirnya darah. Maksudnya syaitan boleh meletakkan was-was kerana beredarnya syaitan dalam tubuh badan kita dengan izin Allah, di mana beredarnya darah. Walam yakul yajri. InsyaAllah kita akan sambung jam 3 petang insyaAllah daripada riwayat 5679. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan.